kami di Halal in Travel Global Summit 2021, anjuran Crescent Rating and Islamic Tourism Centre Malaysia. Selamat datang saya ucapkan ke webinar Peranan dan Hala Tuju Penggiat Industri terhadap Pembangunan Pelancongan Mesra Muslim. Webinar ini dianjurkan oleh Crescent Rating dan Halal in Travel bersempena program Halal in Travel Global Summit 2021 yang akan berlangsung pada 13 Julai 2021. Baik, sebelum kita memulakan sesi perbincangan ini, seperti mana sedia maklum, kemegahan nama Malaysia dari kalangan negara Islam di peringkat antarabangsa bukanlah sesuatu yang baru, kerana kemampuan kita menjuarai pelbagai sektor berkait rapat dengan pembangunan Islamik secara holistik. Maka tidak hairanlah setiap tahun nama Malaysia diiktiraf sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim oleh pelbagai entiti pengiktirafan pelancongan antarabangsa. Mereka melihat negara ini mempunyai pelbagai kemudahan dan pembangunan moden yang memenuhi kehendak dan tuntutan umat Islam. Malah kini Malaysia bukan sekadar menjadi rujukan kepada negara bukan Islam, selain daripada itu, ahli dalam pertubuhan negara-negara Islam OIC menjadikan Malaysia sebagai role model dalam pembangunan konsep pelancongan mesra Muslim. Baik, kita amat berterima kasih kepada pihak ITC dan juga pihak Crescent Rating kerana telah berjaya menjemput 3 panel yang hebat. Dan panel-panel ini datang daripada bidang-bidang yang amat penting dalam pelancongan mesra Muslim. Yang pertama, kita ada Encik Uzaidi Udanis, Presiden Persatuan Pelancongan dalam Malaysia, mempunyai pengalaman lebih daripada 35 tahun dalam bidang pelancongan. Yang kedua ialah Encik Suhaimi Abdul Ghaffar, pengasas pelayaran Islami Cruise, salah satu produk mesra Muslim yang amat popular buat masa ini. Dan juga kita juga ada wakil daripada pihak hospitality, iaitu Encik Ahmad Faizal Iskandar, iaitu pengarah jualan Sunway Hotel Group Kuala Lumpur yang baru-baru ni telah menerima rekognisi MFAR daripada ITC. Baik, sebenarnya saya ingin highlight beberapa informasi yang penting berkenaan dengan Muslim Friendly Tourism di Malaysia. Untuk makluman semua, menurut laporan ekonomi negara Islam Global SGIE pada tahun 2021, 200.3 juta pelancong Muslim menyumbang sebanyak $194 bilion, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 790 bilion dalam perbelanjaan perjalanan pada tahun 2019. Malaysia menduduki tempat pertama dalam 4 daripada 6 sektor dalam laporan ekonomi negara Islam Global, termasuk dinamakan sebagai negara terbaik bagi sektor pelancongan mesra Muslim. Dan pada kategori MFT, pelancongan mesra Muslim, Malaysia berada di kedudukan yang tertinggi dalam 2 daripada 4 tanda aras, iaitu Tadbir Urus yang merujuk kepada peraturan berkaitan industri pelancongan dan juga kesedaran dari segi liputan media dan latihan pemegang taruh. Dan akhir sekali, menurut laporan indikator ekonomi Islam Global juga, perbelanjaan umat Islam dalam perjalanan meningkat 2.7% pada tahun 2019. Dan Arab Saudi, Emirat Arab Satu, UAE dan Qatar menduduki tempat sebagai negara teratas dengan perbelanjaan yang tertinggi. Namun, seperti mana semua sedia maklum, disebabkan oleh kesan buruk dari krisis COVID-19, perbelanjaan pengguna Muslim telah dijangka menurun amat banyak dalam lebih kurang 70% kepada $58 bilion pada tahun 2020. Jadi kita ada banyak faktor kejayaan MFT di Malaysia, dan saya kira memandangkan kerajaan Malaysia pun dalam proses untuk membuka kembali sektor sosial insya-Allah dalam masa terdekat. Maka saya rasa tajuk pada hari ini tentang hala tuju, peranan dan hala tuju penggiat industri terhadap pembangunan pelancongan mesra Muslim adalah amat tepat. Jadi saya ingin mulakan dulu soalan saya kepada Encik Uzaidi Udanis. Encik Uzaidi, how are you? Sihat? Alhamdulillah. Baik Encik Zaidi, soalan saya yang pertama,
Saya rasa tadi saya dah maklumkan bahawa anda telah aktif lebih daripada 35 tahun di dalam industri pelancongan di Malaysia. Dan anda telah melihat perkembangan industri Malaysia daripada mulanya Visit Malaysia Year tahun 1960 sampailah pada VMY ataupun VM 2020 yang telah dibatalkan kerana COVID-19. Kita dapat lihat bagaimana pelancongan Mesra Muslim ini telah menjadi satu produk pelancongan yang amat popular di Malaysia. Jadi pada pendapat anda, Encik Zaidi, bagaimana prospek dan prestasi pelancongan Mesra Muslim sebelum dan selepas ITC ditubuhkan pada tahun 2009? Okey, terima kasih Dr. Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton pada sesi ini. Yang sesi ini saya rasa sesi yang sangat menarik bagi kami di industri pelancongan. Saya mengucapkan jutaan tahniah pada Crescent Rating dan juga Islamic Tourism Center kerana telah menganjurkan acara sebegini. Ini sebenarnya acara yang saya rasa gonna be a game changer lah untuk kami. Kita selalunya bincang pasal COVID-19, tak pernah penat COVID-19. Tapi kali ini kita cerita pasal bagaimana Muslim friendly tourism. Ini satu aspek, satu area yang mana kita patut bincang. Kita kena lihat to move forward. Alhamdulillah dengan adanya ITC kita nampaklah pergerakan yang sistematik. Jadi sejak 1985 industri pelancongan ni telah melalui berbagai-bagai fasa, macam-macam fasa. Jadi bila doktor kata 35 tahun, saya terasa sangatlah saya ni yang paling tua lah di kalangan panelis dengan kalangan. Jadi saya tapi bagaimanapun saya masih lagi berada di sini, alhamdulillah. Walaupun pandemik COVID-19 ni masih lagi berada di sini, sebab saya rasa industri pelancongan ni amat penting bagi kami di Malaysia dan juga boleh memantapkan ekonomi negara. Jadi sebagaimana saya cakap tadi, sejak tahun 85 industri pelancongan ni telah melalui berbagai-bagai fasa. Saya ingat lagi masa tahun 86. Masa tu menteri kita yang berhormat Datuk Tan Sri Sarul Encik, menteri pertama. Kita pergi ke sana, kita pergi ke sini menjual promote Malaysia. Orang kata, where is Malaysia? Dia punya soalan yang paling common where is Malaysia? Kita pun puas dah cakap ni daripada ni yang between Singapore and Thailand. Oh, okay. Ada yang tanya, is it in China? No. Lebih kurang macam itulah. Jadi masa tu cabaran kita untuk memperkenalkan Malaysia sebagai satu destinasi yang boleh dikira destinasi pelancongan. Dan juga bila dan ramai pemain industri tidak tahu. Jadi alhamdulillah dengan adanya MOTEC, Kementerian Pelancongan dan juga Tourism Malaysia telah mengadakan berbagai-bagai inisiatif untuk mempromosikan, dengan ada fam trip lah, dengan juga seminar lah. Jadi semasa tu kita promote Sun, Sea and Beach. Orang lain tak promote tu, kita promote Sun, Sea and Beach. Tapi bila kita dah promote sekarang, semua negara promote. Saya rasa negara Arab pun promote Sun, Sea and Beach, negara Saudi Arabia pun promote. Jadi ini sebenarnya kita kena lihat, kita kena move forward, one step ahead. Dan semasa tu kebanyakan pasaran pelancongan kita punya market adalah daripada negara Eropah, Caucasian market. Jadi kita Caucasian daripada Eropah, daripada Amerika, daripada China tak ada langsung. Rasa tak ada langsung, daripada ASEAN rasa tak ada lah. Orang kata dapat. Jadi kebanyakannya daripada Eropah dan juga Amerika. Jadi itu sebabnya package yang popular masa tu macam batik root. Dulu kalau orang dulu yang ada dalam saya rasa kita punya KP ITC Dr. Razib tu tahulah apa tu batik root. Jadi lepas tu produk-produk tu kita lain-lainan sikit dia. Jadi telah bertukar. Yang fasa yang besar sekali yang saya nampak lah, yang berubah ialah selepas peristiwa 9/11. 9/11. Itu September tahun 2001. Kita consider as accidental. Kita memang kita nak promote, kita pergilah dia punya ATM, daripada dulu kita pergi ATM Dubai, kita pergi, memang kita promote. Tapi dia tak breakthrough betul-betul. Tapi bila 9/11, apa dia panggil September 9/11 tu pada tahun 2001, tiba-tiba pelancong Muslim seluruh dunia dia fokus
lebih sikit. Ada lebih sikit pada Malaysia. Bukannya kita nombor satu lah, tapi lebih sikit. Jadi mereka mencubalah Malaysia sebagai destinasi yang pelancongan mereka, dan mereka rasa sesuai. Dia kata this is a safe and no hassle destination. Dia tak pernah tahu yang Malaysia ni macam-macam ada. Shopping center pun ada, tak payah pergi ke Harrods lah dekat UK, tak payah pergi ke Oxford lah. Malaysia pun ada. Itulah sebabnya dia membuka mata yang besar, yang pasaran yang besar untuk this is apa kami panggil blue ocean lah. Blue ocean. This is where the game changer is lah. Rupanya ramai Muslim, peminat pelancong Muslim ni minat, dan juga kita pun tengok research apa lagi nak buat, apa lagi supaya mereka tinggal di sini lama. Dan semasa itu bila kita belajar, bila kita tahu, kita buat try and error, masa itulah ITC telah ditubuhkan. Pihak MOTAC telah menubuhkan ITC pada tahun 2009. Is a right timing. Very right timing. Dia mengatakan, tengokkan macam mana nak posisikan Malaysia ni sebagai destinasi yang utama di dunia dan untuk pasaran Muslim. Jadi bila sejak begitu, jadi kita lihat atas usaha ITC, banyaklah telah dicapai, antaranya Crescent Rating pun telah iktiraf Malaysia sebagai preferred Muslim friendly tourist selama 9 tahun. 9 tahun sejak 2011. Ini saya rasa tak ada negara lain lah yang mencapaikan status begini. Saya amat bangga lah. Saya amat bangga dengan adanya, bukannya kita kata alah Islamik, alamak betul ke ada ke orang. Tapi sebenarnya ini adalah sebenarnya game changer. Ini kita sebenarnya asset kita. Dan juga strategic partnership antara tempat-tempat destinasi lain. Kita rupanya pelancong Muslim ni ramai yang berebut. Bukannya negara-negara Islam. Negara-negara yang bukan Islam berebut-rebut dengan kita. Dia nak tahu macam mana pasaran, macam mana nak penetrate ataupun menembusi pasaran Muslim. Itulah sebabnya bila ITC ni dia position dia jadi sebagai satu expert dia panggil reference untuk negara-negara lain, negara Korea, negara Jepun. Ini saya rasa satu breakthrough lah. Ini sebenarnya kalau kita nampak macam mana ni kita nak suruh orang Malaysia pergi melancong ke Jepun, melancong ke Korea. Dulu mana orang nak minat nak pergi ke Korea, tapi bila Korea dia belajar cara macam mana nak pelancongan halal, pelancongan dia, orang kita lebih-lebih pula. Bila tengok kita punya tempat shopping center sana tu, dekat Itaewon ke apa, dia boleh panggil, dia boleh cakap Melayu lah tu. Abang, adik, kakak, mari murah-murah. Dia bercakap bahasa Malaysia. Jadi itulah satu power lah pelancong kita ni. Memang dengan menggunakan shopping power ni, kita ni terkenal. Dan bila ITC ni dia advice, dia menceritakan bagaimana pelancong-pelancong Muslim ni bukan hanya dari Malaysia, ini telah tidak secara langsung dia telah posisikan Malaysia ni sebagai reference untuk Islamic tourism. Bila Islamic tourism, banyak lagi yang kita boleh kupas lah. Ini nak cerita panjang ni boleh ni. Satu malam tak boleh ni. Jadi kita tak boleh lah. Soalan. Sebenarnya Malaysia bukanlah salah satunya negara yang offer ataupun promote memasarkan pelancongan Muslim ya. Tapi kita dapati saya nak tanya pendapat Cik Huzaidi. Adakah strategi memilih terma Muslim friendly tourism tu tepat? Kerana negara lain dia gunakan Islamic tourism, halal tourism, syariah compliant tourism, tapi kita guna Muslim friendly. Apa pendapat Cik Huzaidi? Dia sebenarnya ialah terminologi, dia punya terminologi tu. Saya memang setujulah pendapat apa yang Islamic tourism mengatakan. Kita nak kena Muslim kita Islamic friendly, Muslim friendly destination. Di mana itu lebih luas lagi. Tak semesti dia kena jadi jadi Muslim untuk pendatang sini. Dia Muslim friendly. Ada orang tu tak kisah halal tak halal pun kan, kalau Muslim. Tapi kalau kita kata halal destination, I don't care man, whether you halal or not, but I know I come here for holiday. So Muslim friendly tu is different. Muslim himself tu dia punya category of delivery service, dia punya quality dia. Itu yang tadi nanti kita kalau bincang pasal quality of delivery tu, is a very huge area. Kita kalau kata kita ni halal destination, kita sebenarnya tempat-tempat hotel, kebanyakan hotel sebenarnya halal, menyediakan halal, makanan halal. Kita tengok supermarket ada satu section saja yang non halal, yang lain semua halal. Itu kalau kita nak katakan kita ni halal destination, kita rasa macam it's already stated the obvious.
Why should we settle the obvious? We want it to be something different. We want to be like, wow, this is Muslim friendly. I want to see what kind of Muslim friendly destination. So this is a totally pure marketing lah. How kita kata USP lah, unique selling proposition lah. Dan tadi saya bila saya sambung dia balik kan, kalau dapatkan kita tengok lihat berbagai-bagai lah yang industri yang kita boleh keluarkan daripada kita boleh masukkan, bukan keluarkan, kita masukkan dalam industri Muslim friendly ya, dengan ada dengan ada company-company yang jual mie, jual macam-macam lah. In fact saya dapat tahu Nestle antara kilang yang pertama halal ataupun Muslim yang keluarkan makanan-makanan yang segera makanan all these things. So this actually Malaysia is actually a pioneer in halal food processing. So ini Maggi Mee. Dulu masa dulu mana orang kenal Maggi Mee, sekarang Maggi Mee. Maggi Mee memang kita dah tahu itu. Ini bukannya nak bukan ada sponsor ke, bukan ada nak promote lah, tapi itu adalah posisi yang kita punya. We have to be proud ourselves. Itu sebagai satu paradigma. Lain-lain lagi. Dengan makcik Kiah goreng pisang lah, apa lagi tu. Itu boleh ikut. Jadi besarlah dia punya area tu. Doktor. Itu saya rasa banyaklah. Jadi dah terangkan satu apa yang dalam menjawab soalan saya ya. Bermakna Muslim friendly tourism ni lebih manis lah, lebih mudah lah nak dipromosi kepada market-market luar ya. Terutamanya, dan sebenarnya Muslim friendly tourism ni pun terma ni telah digunakan oleh non-Muslim destination untuk menarik Muslim market ke negara mereka. Dan cerita pasal produk tadi Cik kita banyak produk. Saya ada soalan kepada Encik Suhaimi Abdul Ghaffar. Encik Suhaimi Abdul Ghaffar ni adalah pengasas pelayaran Islamic Cruise ya. Jadi Encik Suhaimi, apa khabar, sihat? Alhamdulillah, syukur. Ya Encik Suhaimi, saya ada satu soalan ni ya. Kalau kita tengok pelayaran Islamic Mesra Muslim ni adalah salah satu produk pelancongan yang kini mendapat sambutan daripada pelancong domestik yang mana mereka nak menikmati pelayaran sambil menuntut ilmu. Dan antara keperluan yang perlu diberi keutamaan kepada Encik Suhaimi sebagai seorang tour operator ya, mestilah fokus kepada tawaran pakej halal yang mana termasuk makanan, restoran, penginapan, kemudahan bersolat, dan juga pakej tu mesti unik menepati kehendak pelancong Muslim kita. Jadi bagaimana pihak tuan dapat berurusan dengan pihak cruise, contohnya macam Genting dalam memastikan perkhidmatan dan fasiliti yang disediakan menepati standard MFT yang dikehendaki oleh market pelancong Muslim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Moderator Dr. Hafiz Hanafiah, manis senyumannya ya. Dan yang saya kasihi abang kita lah dalam bidang pelancongan ni, Tuan Uzaidi Udanis, orang kuat tourism yang asyik cakap pasal tourism je. Jangan cakap pasal lain dengan dia. Ya. Dan juga yang dihormati sahabat kita itu Faizal Iskandar, Cik Ghazali. Terima kasih atas jemputan yang diberikan atau peluang diberikan pada pelayan Islami atau dikelilingi Islamic Cruise di peringkat international. Dan juga tahniah juga ambil peluang ini untuk tahniah juga kepada pihak Creation Rating dan juga pihak Islamic Tourism Center yang juga salah satu badan yang banyak juga memberi panduan dan bantuan kepada pelarian Islamik sejak penubuhannya. Beginilah doktor ya, sebenarnya nature cruise itu sendiri sebenarnya adalah tidak memungkinkan satu program seperti pelarian Islamik ini boleh berada di atas kapal tersebut. Kalau dikenali sebagai pelarian cruise ni tempat yang banyak neraka daripada syurga. Ya, contohnya gitulah. Maknanya banyak benda-benda yang maksiat. Ya, tapi suka ataupun tak suka bahawa banyak orang Muslim yang suka menaiki cruise, tapi mereka tak ada pilihan, mereka naik dan atas istilah tak apalah darurat, tak apalah port free dan sebagainya. Baik, memang cabaran dia amat-amat besar, tapi pelarian Islami memanjatkan syukur kepada Allah SWT kerana kami memiliki apa yang dipanggil right time, right place and the right team. Dan alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak, benda yang mustahil ini kami dapat ciptakan di atas kapal tersebut. Seperti yang semua ketahui tentang di interview saya dengan pihak media,
bahawa pelayaran Islami ini kami dapat daripada sumber hidayah. Jadi masa mula-mula kita approach Cruz tu, memang Cruz hentak meja. Mengatakan, dia kata apa, lu gila kah? Lu tahukah ini atas kapal apa ada? Ada arak, ada disco, ada tarian bogel, seksi. Lepas tu pula ada makanan yang tak jamin halal haramnya. Jadi dia kata, wah tahu pula dia. Mana dia orang tahu tentang bahawa Cruz tu sendiri tak sesuai dengan Muslim. Dan Alhamdulillah, dengan berprinsipkan Islam kena diikuti, bukan mengikuti, kita mempunyai cabaran untuk memahamkan mereka tentang Islam. Jadi kita membuat step by step. Alhamdulillah, saya punya team yang cukup baik dengan kerjasama executive chef masa tu, dan juga kita ada kerjasama juga dengan Majlis Agama Islam Pulau Pinang yang sama-sama menggalas ataupun sanggup mengikuti apa yang kami rancangkan, sebab kerana benda ni bukan satu benda yang mudah, kerana kita bukannya nak syok sendiri. Kita bukannya semata-mata kita kata nak buatkan halal ini macam pork free-nya konsep. Sebab semua cruise di dunia memahami bila halal itu no pork in your plate. Dia tak faham tentang bukan saja no pork in the plate. Ada kes saya pergi luar negara, cruise ni bila nampak sahaja seperti orang Hindu. Orang Hindu tak boleh makan daging. Ada kebetulan saya masa tu saya lawat satu kapal di belah China sana. Kebetulan ada guest Hindu dia datang, waiter dia cakap apa nama tu, kita ada beberapa orang Hindu yang tak makan daging. What the thing, masa dia kacau daging, stew daging tu, dia cuma minta ayam. Dia campurkan ayam, dia kacau, and then dia ambil ayam tu, dia ambil plate, give the Hindu. So maknanya dia masuk kacau dalam periuk orang sama. Jadi ini cabaran yang besar, sebab bagi mereka halal tu is not in the plate, bukannya cara masakan, cara penyediaan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah kita tak boleh terima benda ni. Dan Alhamdulillah kita berjaya memahamkan mereka, dan kita membuat konsep iaitu ini bukannya cruise untuk ibadah. Kita bukannya bawa pelayan Islamik ni, kena faham kita bukan pelayan ibadah. Kita bawa orang Islam pergi semayang atas kapal, kita buat ceramah atas kapal. Bukan, jangan salah faham. Pelayan Islamik ni adalah percutian sebenarnya. Dia bukan pelayaran Islam, tapi Islamik. Maknanya pelayaran yang diislamikkan, yang untuk menyesuaikan dengan kehendak orang. Jadi kita membuat, sebab kapal tak naklah agama kan. Jadi dia rasa macam sensitif jugalah. Jadi kita buat konsep yang mana kita jaga halalan toyiban, kapal bersetuju supaya dapur mereka disamak, dapur mereka dibersihkan dengan cara Islam. Lepas tu pula mereka bersetuju juga bahawa kita memastikan pembekal ayam ini diambil daripada sumber-sumber halal. Jadi itu halal bukannya bersamak saja kan. Maknanya kita kena dapat pastikan mereka mengambil produk-produk ini daripada sumber-sumber yang halal, yang disahkan. Tambah lagi JAKIM contohnya. Dan juga kita pastikan juga mereka tidak mencampurkan barang-barang mentah ini, dan ada peti ais khas untuk kita. Jadi 3 syarat ni mereka telah patuhi. Dan yang keempat, Alhamdulillah, saya nak satu chef Muslim. Tak kisahlah eksekutif ke, sous chef ke, ataupun benda pastry chef ke. Dan ia ada satu chef yang Muslim yang menjaga kita orang punya pemasakan. Alhamdulillah, 4 perkara ini kapal boleh fulfill masa tu. Dan mereka cuma ada masalah dari segi tim samak saja. Dan Alhamdulillah pelayan Islamik juga dengan connection yang kita ada, kita boleh kerjasama juga dengan Majlis Agama Islam Pulau Pinang dan Tourism Pulau Pinang ketika itu. Mereka memudah carakan. Jadi mereka naik, mereka buat konsep tu, mereka kata ini tu benda yang baru, dan mereka sanggup pikul cabaran. Dan yang next pula tu ialah bahawa seperti ayat tadi, suka tak suka orang Islam kan naik. Kita tak boleh nak larang. Dan ada orang Islam is a good Muslim dengan yang not good Muslim. Satu dunia dia tahu kan, betul tak? Orang Islam ni kita tak boleh nak orang kata dia tak ada, dia boleh buat macam-macam dosa, macam-macam apa benda dia boleh buat. Dia tak kisah ada setengah orang tu. Tetapi bab halal, bab masuk dalam tekak dia mesti nak halal. Betul tak betul? Bab makan mesti nak halal. Itu yang paling penting sekali. Jadi bila kerana kita boleh fulfillkan makanan halal tersebut, maka produk ini akan lebih mudah. Mustahak halal letak nombor 1. Nombor 2,
Kita pastikan juga bahawa program itu sesuai dengan mereka dan kita jaga bab solat mereka. Kita taklah juga solat dalam keadaan yang kita memaksa orang. Tidak, solat ni semua wajib. Semua kena buat masing-masing. Tetapi kita menyediakan platform, menyediakan kemudahan. Alhamdulillah sepanjang Planet Summit ditubuhkan dah 38 siri kami lakukan, 95% semuanya menyertai setiap program yang kita adakan. Dan Alhamdulillah juga Planet Islamik ni hadir untuk bagi Muslim melihat keajaiban ciptaan Allah di lautan. Saya percaya Cik Zaidi dah pernah naik krus? Belum lagi? Dah naik dah? Alhamdulillah pernah kita dengan Ustaz Ismail Kazim alias apa Ismail Kazim alias. Okey. Dr. Hafiz macam mana? Dah pernah naik? Saya naik krus yang dulu punya. Okey. Jadi untuk ketahuan ya, sebenarnya pemandangan di laut ni cukup indah. Sebenarnya Malaysia cukup indah. Pertama ni kita punya selat yang cukup cantik, selat yang tak punya ombak yang besar, yang mana laluan tu cukup cantik, cukup indah dan kapal tu tenang di atas laut. Satu. Dan kita juga bayangkan kita highlightkan dengan keindahan bintang-bintang di langit, beza di darat. Lepas tu pula kita buat lautan yang jauh sejana mata memandang, betapa kerdilnya kita, dan yang paling best sekali suasana waktu matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi seperti surah Al-Baqarah tadi. Mungkin kita boleh sambung lagi di soalan yang kedua. Saya just nak bincangkan isu dia sebenarnya ialah daripada apa yang Encik Suhaimi terangkan tadi, bermakna perlunya ada satu persetujuan di antara orang yang come up with the idea iaitu Cik Suhaimi, supplier iaitu pihak cruise dan juga perlunya ada satu penerimaan lah daripada konsep daripada pihak pelancong. Jadi Cik Suhaimi nak tanya, bagaimana ada tak beza daripada bila first time the first time kita promote pelayaran Islam ini dengan sekarang ni penerimaan pelancong? Bagaimana, ada tak beza? Memang alhamdulillah dulu kita puas nak explain, malah saya bila melancarkan pelayaran Islamik ni mereka kutuk kita, mereka gelakkan kita seolah macam menjual agama, penunggang agama dan sebagainya. Itu cabaran kita sebenarnya. Tetapi bila mereka dah melihat kita bawa TV, bawa media dan sebagainya dan ada yang mengikuti, mereka rasa terkejut kerana benda ni satu sisi yang mereka tak nampak dari segi pelancongan yang kita boleh highlightkan dan orang Islam boleh ceburi. Dan yang paling penting, data kami juga menunjukkan sebelum pelayaran Islamik pada 2014, Ogos 2014 dilancarkan, data kami menunjukkan tiada langsung, bukan saja pelayaran Islamik berkonsepkan Islamik, malah tak langsung pelayaran halal ataupun tak langsung pelayaran mana-mana agama in the world. Jadi kita adalah first Islamic cruise in the world dan first cruise bagi mana-mana agama di dunia yang buat konsep macam ni. Dan yang paling membanggakan, pelayaran Islamik ini adalah produk milik rakyat Malaysia. It's a product for Malaysia. Itu yang penting. Okey, baik. Terima kasih Cik Suhaimi. Kita teruskan kepada panel kita yang ketiga. Ini Cik Ahmad Faizal Iskandar, pengarah jualan Sunway Hotel Kuala Lumpur. Baik Cik Faizal, nampak gaya Cik Faizal bertugas di hotel hari ini walaupun waktu COVID ni. Tak dengar Cik Faizal? You punya mic, please unmute your mic. Maaf. Boleh dengar. Terima kasih ya. Bertugas. Okey Cik Faizal. Baik, Sunway Hotel Resort ni adalah antara yang pertama memohon Muslim Friendly Accommodation Recognition, MFA, melalui ITC dan buat masa ni saya rasa Sunway Resort, Sunway Pyramid Hotel dan Sunway Clio Hotel telah mendapat pengiktirafan MFA Dan betul. Saya nak tanyalah pada Cik, mungkin you boleh bagi input sedikit. Bagaimana sebenarnya pihak Sunway melihat program MFA ni dapat memberi nilai tambah kepada pihak Sunway Group sebagai pilihan utama pelancong Muslim dalam dan luar negara. Dan nak tanya jugalah, bila you dah start promote MFA ni, bagaimana pula persepsi pelancong bukan Muslim yang datang ke hotel you? Okey. Terima kasih Dr. Muhammad Hafiz. Terima kasih kepada penganjur Crash Renting
and kepada panel-panel dan kepada penonton-penonton semua. Okay, first and foremost saya nak explain daripada pemerhatian saya sepanjang saya membuat pasaran dan marketing di Middle East. Malaysia ni secara natural dia adalah sebuah negara yang sangat-sangat popular untuk pasaran Middle East, negara-negara Islam dan Muslim. Antara kejutan dia ataupun dia punya letusan dia tu macam yang tadi Encik Uzaidi cakap masa 9/11 tu, because all the while sebelum ni diorang ni selalu ke Europe, selalu ke Amerika, ke Australia, tetapi selepas letusan 9/11 tu diorang beralih arah kerana ketatnya kawalan keselamatan untuk mereka masuk ke negara-negara yang saya sebutkan tadi. Dan lepas tu bila diorang dan orang-orang Islam di Timur Tengah, di Europe, especially di Timur Tengah lah, diorang merasakan bila diorang sampai ke Malaysia, diorang rasa aman, rasa senang nak bergerak sana sini, makanan banyak halal, tempat sembahyang banyak. Jadi diorang dihormati juga, kan kita orang Melayu bila nampak Arab kita kalau boleh nak pegang tangan tu buat tarik tu jadi tu imam, which actually some of the joke also saya boleh relate, tapi saya simpan dulu sekejap. Yang pentingnya kat sini orang-orang daripada Timur Tengah ni diorang tak ada prejudis tau. Bila diorang sampai ke Malaysia, yang bagusnya kita hormat dia, kita tak ada nak, diorang tak akan go through prejudice. Maksud saya bila prejudice, bila you pergi ke Europe, Amerika, there is a lot of prejudice yang masa saya bertugas di Middle East dulu, banyak kawan-kawan Arab saya yang share video-video bagaimana diorang dilanyak, dipukul, perempuan disuruh buka tudung di airport, disuruh halau keluar daripada restoran kerana memakai burqa. Jadi antara sebab Malaysia menjadi salah satu tempat yang paling popular untuk pelancong-pelancong Islam, Muslim adalah kat sini diorang bebas dan diorang seronok kat sini pasal ialah kita orang kat Asia Tenggara ni dia pandang kepada bangsa Arab ni bangsa yang tinggi dan sebagainya lah. Jadi sampai kat sini tak ada prejudis, tak ada apa, jadi diorang sangat senang lah kat sini. Antara tadi soalan yang doktor tanya tadi, saya nak jawab terus kat sini. Bila Sunway ni adalah salah satu destinasi yang amat popular kepada Middle East, ya, Malaysia and Sunway, kerana kami ni integrated resort, ada hotel, ada theme park, memang sesuai sangat untuk honeymooners, sesuai sangat untuk family, kan. Jadi dengan penambahan ikon ataupun pengiktirafan daripada MFAR ni, lagi kuatlah kita, because banyak pelancong-pelancong yang ada daripada segmen pelancong Muslim ni yang diorang akan study dan Google nak cari tempat yang Muslim friendly. So bila Sunway dia dah ada this MFAR Muslim friendly accommodation recognition ni, so lagilah kami mendapat perhatian dan dapat orang kata suara lagi ramai lah, maksudnya lagi senang lah kami kerana dengan adanya pengiktirafan ni dia akan membuat lagi ramai, pasal selama ni diorang akan tengok crash renting punya crash renting punya logo kat certain facility. So this is the significant dia, because ramai yang tak berapa, I boleh cakap lah 80, 70, 20. Maksudnya 70 tu tak berapa kisah dengan pengiktirafan, tapi yang lagi 30 tu, kita nak semua, bukanlah kita tamak, tapi kita nak manage, kita nakkan kalau boleh tu kita dapat full exposure ataupun full market ke tempat kita, ke Malaysia in general, and bagi saya pula di Sunway lah in particular. Cuma itulah pengiktirafan yang kita ni adalah Muslim friendly, kita ada kata orang tu, makanan kita halal, itu yang penting, because
ada 30% daripada pelancong-pelancong daripada observasi saya yang memang dia akan personally akan tanya, dia akan email saya, dia akan tanya whether you have halal kitchen, whether your facility ada bidet. Bidet tu kan faham ya bidet tu. So benda-benda ni yang actually yang diorang nak, dan diorang makan macam kalau ada lah location, destinasi dan hotel, hotel yang ini yang dia akan pilih atau shortlist untuk dia punya holiday. So memang penting lah, macam kami telah membuat keputusan yang baik kan. Kita memang one of the destinasi yang hot selling lah dekat Middle East, dan dengan tak adanya MFAR ni dia membantu lagi. Dia macam orang kata kita make it much more better than previously, and a new reason for me to shout whenever I go to, bila saya pergi buat sales call, buat presentation, I akan bagi tahu dia, ladies and gentlemen, be confident, be secure, and it's a peace of mind whenever you choose us, because we are under the MFAR recognition. Ya, so itulah dia. Ya. Terima kasih Cik Faizal. Ya, saya pun setuju sebenarnya. Bercerita pasal pasaran Muslim dengan non-Muslim ni. Sebenarnya pasaran non-Muslim ni pun kalau ikutkan daripada kajian akademik mengatakan bahawa ada beberapa hotel juga menjual konsep Muslim friendly tourism ni kepada non-Muslim market menggunakan terma family friendly. Dia gunakan terma family friendly, yang mana memang mendapat permintaan kerana mereka juga sudah well aware, dah kenal pasti apakah itu halal, apakah itu hospitality Muslim, dan saya rasa MFAR telah banyak membantu, bukan saja Sunway tapi juga telah membantu hotel-hotel lain untuk mempromosi servis mereka kepada pihak luar, terutamanya dalam pasaran Muslim. Baik Cik Sarah, terima kasih. Saya nak balik kepada kita punya abang besar kita, Cik Zaidi. Ya, Cik Zaidi. Nak menyambung daripada pasal MFAR tu ya, saya rasa Cik Zaidi pun faham dan terlibat dalam proses MFAR ini, yang mana ianya adalah lanjutan daripada sistem penarafan bintang Motek yang kita ada 4 star, 5 star tu ya. Jadi tadi kita dah dengar persepsi dan pandangan daripada pihak hotel. Jadi pada pendapat Encik Uzaidi, apakah pula reaksi dan interpretasi para pemegang taruh terutamanya tour operator, travel agency terhadap inisiatif MFAR ini? Okay, terima kasih doktor. Nasib baik doktor kata abang. Kalau pakcik saya dah left group ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, sebenarnya doktor dan juga para penonton yang dihormati sekalian, kita lupa sebenarnya standard ni amat penting. Kita mungkin mempunyai produk yang paling bagus. Kita mempunyai produk yang paling murah lah. Kita boleh produk macam-macam lah kita boleh cerita. Tapi bila kita nak standard tu kita agak kurang, habis, hancur. Kalau kita tengok, kita lihat kalau kata tempat tu cantik, tempat tu bagus, tempat tu, tapi kita tengok pergi toilet. Ya Allah, toilet macam ni. Standard macam ni. Jadi hancur semua. Jadi standard tu amat penting, di mana kita melihat bagaimana kita boleh deliver. Dan juga kita deliver dan juga quality tu. Jadi pelancong-pelancong sekarang ni sangat fussy lah, sangat memilih tentang destinasi, because sekarang ni terutama lepas COVID ni saya rasa pelancong-pelancong lebih fussy, lebih memilih destinasi. Jadi quality amat penting bagi kami di penggiat industri pelancongan ataupun sebagai agensi pelancongan. Kita nak make sure kita nak hantar kumpulan ataupun pelancong ke tempat-tempat yang berkualiti. Kalau tidak berkualiti, balik ke tempat kita, dia komplain macam nak gila lah, dia komplain kan. Jadi kita tak maulah jadi macam tu kan. Jadi standard amat penting. Kadang-kadang kita pun juga lupa sebenarnya negara kita, rakyat kita ni amat dipanggil, dia peramah, bukan peramah, dia sangat sopan dengan pelancong, sangat tertib dengan pelancong. Tapi bila nak cakap terima kasih nak cakap terima kasih, beratnya mulut nak cakap terima kasih. Kalau pergi ke Thailand tu kan, saya rasa semua orang ni dah pergi ke Thailand. Cik Faizal saya rasa ramai selalu pergi Thailand ni. Dia kata Saudi Cup. Kita dengar cakap dia Saudi Cup tu kan lain macam dia Saudi Cup tu.
kita pun nak keluar tingkap, nak keluar tingkap. Jadi itu sebabnya dia punya quality of services tu menggambarkan quality services very important dengan hospitality dia. Jadi kita telah membuat survey yang mengatakan post covid ni apa yang perlu, apa pelancong yang nak sekarang ni. Dia sebenarnya menekankan 4 benda. Apa dia 4 benda ni? Yang penting kos. Sebab sekarang ni semua mahal. Tiket kapal terbang pun mahal. Nak cover kos-kos yang rugi kan. Apa ni semua mahal lah. Barang pun mahal. Saya dapat tahu pun minyak masak pun mahal kan. Jadi kos dia meningkat sebab ini adalah satu memang reality yang kita tak boleh nak control. Kos kita amat pasti dengan kos, amat teliti dengan kos. Yang kedua, pelancong amat teliti dengan masa. Masa dia macam mana masa tu kita tengok bagaimana kalau nak pergi check in ke hotel tu. Nak check in hotel counter tu kadang 1-2 jam. Dia punya cara nak check in tu punya hal. Ini satu di mana bagaimana dia tengok dia punya back end system ataupun front end system tu. Dia kena lihat bagaimana dia boleh jimat masa untuk dia nak maksimum kan masa cutian dia. Ada juga pengalaman. Kalau pengalaman dia kita agak rasa macam tak berapa bagus untuk pelancong tidak akan datang lagi sini. Nak mendapat satu pelancong tu bukannya murah. Tapi kalau dapat pelancong tiap tahun datang sini lebih murah daripada kita nak dapat pelancong baru untuk datang sini. Dan pengalaman juga dan juga safety safety juga dengan keselamatan. Ini semua memang ada dalam MFA. Memang bagus lah. Memang lengkap lah MFA dia. Jadi implementation of Muslim Friendly Accommodation Recognition ni dia memberi satu peluang yang besar. Bukan satu standard yang dan Malaysia pun dan ITC pun telah mengeluarkan inilah satu standard yang pertama di dunia. Ini saya amat teruja. Banyak lagi lah yang kita boleh bincang. Saya rasa tengok masa macam cemburu, masa jealous kan. Okeylah, kita biarkanlah dengan panel-panel lain. Terima kasih Doktor. Baik. Cerita pasal tadi Cik Zaidi sentuh cerita pasal package tu sendiri produk tu sendiri. Tapi buat masa ni sekarang ni kita lebih cepat fokus kepada market tu sendiri. Cik Suhaimi, nak bertanya Cik Suhaimi. Kita dapati bahawa pelancong hari ni boleh katakan muda, very young So dan sebagai dan dalam konsep dunia populis dan liberal ni, pelancongan Muslim ni agak sukar diterima oleh generasi muda baik dalam atau luar negara Jadi sebagai pemegang taruh industri Muslim ni, bagaimana tuan sebagai sebuah syarikat yang fokus pada MFT ni boleh mempromosi MFT kepada segmen yang berpaksikan Muslim moden, kerana permintaan mereka ni lebih kepada experiential. So very short kita ada masa yang limited. Okey, sebenarnya memang cabaran ni jika kita nak tackle golongan ini. Mereka jenis yang nak santai dan lebih kepada hiburan, orang muda-muda ni. Jadi Pelayan Islami juga punya masalah yang sama seperti sebelum ni lah. Jadi kita kena ada aktiviti khusus buat mereka. Jadi kena pandai tahu kehendak mereka. Kita dengar, kita kena faham. Dan orang muda suka muzik. Jadi Pelayan Islami kita telah mencipta satu program, satu acara dalam kapal yang cukup popular. Masa tu dah pelayaran dia ke-21 sebenarnya. Dan alhamdulillah kita dapat sambutan daripada golongan muda. Kita dipanggil Musical Forum. Musical Forum ni dia amat santai, amat fresh dan amat menghiburkan. Dan dia berjaya menarik minat orang muda untuk menyertai pelarian Islamik ni sendiri. Dan kita juga mengatur program-program lasak. Contohnya bila kita sampai ke satu destinasi, kita ada program lasak khusus untuk program orang muda. Dan juga kita selain daripada aktiviti atas kapal yang dah standard, yang mana sesuai untuk semua golongan sebenarnya. Jadi kami juga mengutamakan high standard of fine dining. Saya setuju dengan saudara Uzaini tadi bahawa Uzaidi tadi maafkan saya, yang mana kita perlu ada high standard. Tambah lagi pelarian Islamik ni bunyi kapal mewah, memang is a very high standard. Kita tak bolehlah perjalanan ni kita bagi buffet je manjang. Tak boleh. Kita kena ada quality of a food yang mana kita buat fine dining yang amat-amat konsep dia amat mengasyikkan. Bukan saja makanan yang berkualiti, makan yang high grade, tetapi juga suasana tu juga yang penuh dengan kemewahan dan kualiti hotel makanan yang bertaraf 5 bintang. Dan alhamdulillah pelarian Islamik juga disertai oleh hampir 15 buah negara dengan pelbagai golongan. Dan juga kita juga kena faham satu pasaran baru yang mana orang Islam, orang non-Muslim sekarang ni betul lah Dr. Hafiz tadi, pelarian Islamik pun dah dapat crowd macam ni yang mana mereka amat suka konsep Muslim friendly ni sebab pertama halal, kebersihan, dan mereka juga sesuai dengan aktiviti keluarga mereka, anak-anak mereka. Wallahualam. Terima kasih Cik Faizal. Dan untuk Cik Faizal Cik Faizal, saya ada soalan last very short.
Ini isu ni memang telah banyak dibincangkan di bidang akademia. Dia kata banyak syarikat hospitality mula menyedari bahawa memasarkan MFT lebih sukar daripada mempraktis MFT. Apa pendapat Encik Faizal? Your mic, Encik Faizal. Terima kasih doktor. Maksud dia memasarkan tu lebih sukar. Macam mana tu? Penerimaan ataupun perception ke macam mana? Maksudnya dari segi hotel dia nak apply dapat rating M4 tu senang. Tapi nak memasarkan tu because yelah kita nak menjaga segmen non-Muslim, segmen Muslim. So strategi itu sebenarnya lebih sukar didapatilah daripada kajian akademia. So apa kata orang industri? Okay, macam ni lah. Saya put kalau dia seorang businessman yang wise, dia kena faham market Islam ni adalah satu market yang sangat besar. 1.8 billion human dekat muka bumi ni adalah Muslim dan kita ada berjumlah macam tadi Puan Uzaidi sebut atau doktor yang sebut 194 bilion daripada revenue tourism adalah daripada Muslim travel for 2019. Lepas tu kita expect by 2024 dia akan ada 274 bilion worth of business from Muslim tourism. Di Malaysia sahaja kita punya setakat 2019 309,000 pelancong daripada Middle East, daripada negara-negara Muslim, dan daripada situ Malaysia mendapat revenue sebanyak 3.2 bilion. Tengok 3.2 bilion dan Sunway yang kononnya kata, macam saya selalu cakap, Sunway is one of the main premier hot destination. Kita cuma dapat dalam 35 juta sahaja. Bayangkan dia punya potensi. Itu pasal saya selalu cakap kalau macam kawan-kawan saya yang buka restoran, kenapa you buat non halal, you buat halal because you can get the bigger share of the market 100% instead of only market yang non halal kan. Baik you buat yang halal, you susah sikit, you beli ayam mungkin jauh sikit, you minta orang tolong sembelih, you upah RM10 lebih, but your market ataupun your stall or your restaurant will be orang kata diterima oleh semua bilang masyarakat, halal non halal dia akan masuk. So you yang akan ketawa to the bank, you yang akan dapat revenue yang banyak tu. Macam saya cakap tadi, macam kita cakap pasal masalah marketing dan susah nak jual, nak maintain the MFR tu, itu pun saya rasa dari segi make sure that barang-barang macam untuk mendapat sijil halal ni kita kena make sure kita punya barang-barang makanan, sumber makanan, tempat storage makanan tu seperti yang ditetapkan akan berasingan, tak boleh bercampur, pinggan-pinggan tak boleh campur. Cuma itu saja. Tapi macam saya kata, tengok kepada keseluruhan revenue yang dia boleh obtain, yang dia boleh dapat. Malaysia 3.2 bilion worth of business. Saya tak nak cakap world tu dah banyak. 194 bilion lagi 3 tahun 274 bilion. So tengok dari situ saja saya rasa mana-mana sound businessman dia akan buat something ataupun macam Sunway untuk pengetahuan semua. Kita nak jaga MFAR punya recognition tu, kita employ seorang eksekutif tu untuk jaga MFAR saja. Maknanya dia akan check, tengok stok makanan, dia tengok kita punya servis, kita punya bilik, kita punya apa semua. So cukup untuk kita maintain status tu. Pasal besar dan signifikannya business Muslim friendly travel ni, kita sanggup employ dedicated executive untuk maintain, jaga dan make sure kita are always within the limit of the recognition. Thank you. So, itu sebenarnya bersangkut paut dengan apa yang Cik Zaidi kata, kita ada standard, kita kena jaga standard kita tu. So we need to invest kepada standard kita. Jadi betul. Saya boleh conclude lah apa yang kita dah bincang hari ni. Kita dapati bahawa sebenarnya MFT ni kalau dia nak berjaya, kenapa Malaysia berjaya? Kerana kita ada kerangka pentadbiran yang efektif. Ya, kita ada keberkesanan pengurusan dan pentadbiran berkaitan dengan perkhidmatan MFT dan penglibatan aktif pemain industri pelancongan. So ini adalah 3 faktor kenapa Malaysia berjaya. Dan untuk kata penutup lah, saya rasa kita boleh bersetujulah bahawa sebenarnya produk pelancongan Islam ni memang telah lama wujud di Malaysia. Cuma
buat masa ni pada pendapat saya ianya tidak lagi dilabelkan lagi atau dijenamakan sebagai core tourism product di Malaysia kerana sifat pelancongan kita adalah lebih terbuka dan global. Dan saya rasa daripada respon positif daripada perbincangan hari ini, mungkin saya boleh unjurkan kepada ITC dan juga MOTEC, mungkin boleh terus melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meneroka peluang-peluang yang ada dalam pelancongan mesra muslim ni. Mungkin boleh menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan mesra muslim pilihan utama, lebih-lebih lagi selepas krisis COVID-19 berakhir. Akhir kata, terima kasih kepada semua panelis. Saya minta maaf masa mencemburui kita. Ya, kita cuma ada 45 minit. Terima kasih kepada kita punya Halal Travel Global Summit 2021, penganjur kita, Crescent Rating dan ITC. Terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya. Akhir kata, saya Muhammad Hafiz Hanafiah daripada Universiti Teknologi Mara berharap agar semoga konsep pelancongan mesra muslim ini akan dijadikan satu agenda dan produk utama industri pelancongan negara di masa hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.